Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey. So, siapa yang dah tengok video saya yang sebelum ini, saya terangkan tentang zaman prasejarah. So, ini adalah sambungan kepada video yang kedua. Sambungan kepada video yang pertama. So, ini adalah video yang kedua. Okey. So, kita refresh balik apa yang korang dah belajar dalam video yang pertama. Okey. Yang pertama korang dah belajar tentang apa itu zaman prasejarah. Okey, ianya merupakan zaman di mana baru wujudnya manusia dan pada ketika ini manusia masih lagi tak mengenal apa? Tidak mengenal apa? Tidak mengenal sistem bahasa dan juga tulisan. Okey, dan kamu dah belajar sebelum ini zaman prasejarah dibagikan kepada 4 zaman: Paleolitik, P, Mesolitik, M, Neolitik, N dan juga logam L. Okey. Kenapa saya gunakan orang kata singkatan ataupun huruf depan perkataan ini? Sebab bila saya terangkan nanti tentang ciri-ciri prasejarah, saya akan terangkan setiap zaman itu menggunakan orang kata huruf-huruf depan sahaja. Sebab apa? Saya akan terangkan satu persatu setiap zaman itu, apa yang membezakan zaman Paleolitik dan juga zaman Mesolitik. Apa beza Neolitik dengan logam? Logam dengan Paleolitik, lalu Paleolitik dengan Mesolitik. Lepas saya akan terangkan ciri-ciri dengan lebih mendalam menggunakan huruf-huruf depan. Okey, setiap zaman-zaman ini. Dan pada video yang sebelum ini, saya dah terangkan 2 ciri. Okey, iaitu yang pertama saya terangkan tentang kediaman dan yang kedua saya terangkan tentang peralatan. Bagaimana 2 ciri ini membezakan antara zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dengan logam. Okey, dan kalau kamu lihat video saya sebelum ini, saya dah terangkan kita ada 7 ciri utama zaman prasejarah. Okey, dan saya baru sentuh 2. Hari ini kita akan tengok lagi 5 lagi. Okey, 5 lagi ciri-ciri zaman prasejarah. Okey. So, kita tengok yang ketiga. Okey, sambungan kan. Ciri yang ketiga zaman prasejarah adalah dari segi bagaimana mereka mengumpul makanan. Okey, bagaimana mereka mengumpul makanan? Okey, kamu kena tahu pada zaman prasejarah mereka tak sama macam kita pada hari ini. Kalau kita nak makan, kita beli dekat kedai, pergi 7E, pergi 99 Speedmart, pergi kedai runcit dan sebagainya, pergi Tesco. Okey, untuk beli makanan. Tetapi pada zaman dahulu tak ada lagi kedai dia, tak ada kedai runcit, semua tak ada lagi. Jadi macam mana mereka nak makan? Mereka kena mengumpul makanan. Macam mana nak kumpul makanan? Kedai tak ada. Mereka kena dapatkan makanan daripada sumber semula jadi. Maksudnya kalau mereka nak makan, mereka kena masuk hutan, mereka kena pergi memburu, mereka kena menternak binatang dan sebagainya. Okey, dan apa perbezaan antara zaman-zaman ini dari segi bagaimana mereka mengumpul makanan? Sekarang kita tengok. Masyarakat Paleolitik dan Mesolitik pada zaman mereka, okey, P dengan M, P untuk Paleolitik, M untuk Mesolitik. Bagaimana mereka mengumpul makanan? Mereka mengumpul hasil-hasil hutan. Mereka masuk hutan, mereka cari makanan-makanan dekat hutan. Contoh apa yang kita ada? Contohnya makanan-makanan sayur, buah, apa lagi? Ubi kayu, contohlah. Okey, akak-akak kayu, daun-daun pokok untuk mereka kumpul, lepas tu bawa dia balik gua untuk makan. Itu kalau dari segi hasil hutan. Okey, kalau mereka nak makan daging, mereka buat apa? Mereka kena memburu. Contoh pergi hutan, buru babi hutan, buru seladang, haiwan-haiwan zaman prasejarah yang ada pada zaman dahulu. Okey, kalau mereka nak makan ikan, mereka pergi menangkap ikan dekat tepi sungai dan sebagainya. Okey, so pada zaman Paleolitik dengan Mesolitik, bagaimana mereka mengumpul makanan? Mereka menggunakan hasil hutan ataupun mengumpul hasil hutan dan juga memburu.
Okey, kamu dapat dekat situ ya. Okey, bila bertukar daripada zaman Paleolitik kepada zaman Neolitik dan juga logam, orang-orang zaman Neolitik dengan logam ini dia berbeza. Okey, sebab mereka dah makin maju kan, dah makin ke depan. Jadi mereka dah terfikir, kenapa nak kena, kalau nak makan je kena pergi hutan, kalau nak makan je kena pergi memburu. Penat, setiap kali nak makan kena pergi, setiap pagi nak makan kena pergi. Okey, jadi pada zaman Neolitik dengan logam mereka terfikir, okey, macam mana nak menjimatkan masa dekat sini? Macam mana kita nak jimatkan masa? Okey, jadi mereka terfikir daripada kita pergi masuk hutan, kumpul hasil hutan, kumpul pokok-pokok dan daun pokok, apa kata kita ambil je pokok tu, kita tanam, kita ambil contoh pokok ataupun biji-biji benih pokok tu, kita ambil daripada hutan, kita bawa pergi rumah kita tanam dekat rumah kita. Supaya senang nanti kalau kita nak mendapatkan tanam-tanaman, kita tak payah pergi hutan dah, sebab kita dah ada hasil tanaman kita sendiri yang kita tanam. So tak payah nak ulang-alik masuk hutan banyak-banyak kali. Nampak tak? Itu pemikiran zaman Neolitik. So mereka dah terfikir untuk menjimatkan masa, lebih baik mereka tanam di rumah mereka sendiri. Di situlah wujudnya aktiviti apa? Aktiviti pertanian. Okey? Nampak? So mereka tak payah pergi hutan dah nak pergi kumpul-kumpul bahan-bahan makanan. Okey? So kita pergi kepada yang kedua, ternak. Apa beza ternak? Sama juga macam tu. Zaman Paleolitik mereka nak pergi makan daging contohnya. Mereka nak kena pergi memburu, nak kena pergi duduk dalam semak, lepas tu tengok ada haiwan nak duduk macam tu. Okey ada muru, kejap. Okey, ambil sumpit, lepas tu tembak dia. Nak kena pergi memburu, nak kena kejar binatang-binatang tu lari lagi. Penat. Okey, penat nak kena buat tu setiap hari. Nak makan daging je nak kena pergi memburu. Nak makan daging je nak kena pergi memburu. Jadi pada zaman Neolitik mereka dah berfikir, apa kata okey, kita tangkap 2 ekor binatang ni, jantan dengan betina, tangkap, hidup lagi ni, tangkap, kita bawa balik rumah, kita buat kandang, kita ternak dia. Kita simpan dia. Okey, kita simpan, kita bagi dia, orang kata duduk bersama-sama dalam kandang. Di situ mereka akan beranak pinak, dan situlah di mana senang. Lepas ni kalau nak makan daging je, tak payah nak pergi memburu sebab kita dah ada haiwan ternakan. Di situlah munculnya idea untuk mewujudkan aktiviti penternakan. Nampak tak? Bagaimana pemikiran orang-orang zaman Neolitik ni, mereka dah lebih maju. Okey? So, mereka dah boleh menjimat masa. Tak perlu dah nak pergi hutan kalau nak makan daging. Tak perlu dah nak pergi hutan nak mencari sayur-sayuran, sebab mereka dah ada aktiviti yang baru, iaitu zaman aktiviti pertanian dan juga aktiviti penternakan. Okey? Dapat dekat situ? Okey, so ini adalah aktiviti bagaimana mereka mendapatkan makanan. Daripada poin yang ketiga ataupun ciri yang ketiga, kita bergerak pergi kepada poin yang keempat ataupun ciri yang keempat, iaitu ekonomi. Ekonomi ni adalah macam mana mereka bekerja. Okey, adakah mereka pergi masuk hutan keluar hutan, masuk hutan keluar hutan je? Okey, pada zaman P dan M ataupun Paleolitik dan Mesolitik, mereka menjalankan ekonomi sara diri. Apa itu ekonomi sara diri? Ekonomi sara diri adalah satu sistem ekonomi di mana mereka kalau nak makan, kalau nak hidup, mereka kena cari makanan. Maksudnya pekerjaan orang-orang zaman Paleolitik dan Mesolitik ini, dia ada kaitan dengan kumpul makanan tadi. Kalau mereka nak hidup, mereka nak makan, mereka kena pergi hutan. Mereka kena pergi memburu. Okey, tangkap, lepas tu simpan dekat rumah supaya boleh makan 2-3 hari lagi. Bila habis, pergi memburu lagi. Bila habis, pergi mencari kat hutan balik. Itu kita panggil sistem ekonomi. Sebab apa? Sebab mereka tak ada pekerjaan lagi. Pada zaman ini tak wujud lagi pekerjaan-pekerjaan yang orang kata yang tak wujud lagi pengurusan pekerjaan. Kerja-kerja yang berbeza-beza. Okey, kerja orang-orang zaman Paleolitik dan Mesolitik ni lebih kurang, bukan lebih kurang, memang sama. Okey, tugas mereka mencari makanan untuk apa? Untuk hidup. Pergi, orang kata, pergi hutan cari makanan, lepas tu balik
rumah. Makan habis pergi hutan balik. Lepas tu datang balik, pergi hutan balik, datang balik, pergi hutan balik. Begitulah kehidupan je. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Okey? Tetapi pada zaman bila berubah daripada zaman Paleolitik, Mesolitik ke zaman Neolitik dan logam, mereka pada ketika ini dah wujud pengkhususan pekerjaan. Apa itu pengkhususan pekerjaan? Pengkhususan pekerjaan ini adalah di mana pekerjaan-pekerjaan yang wujud, okey, pada zaman ini tidak hanya tertumpu kepada pergi hutan dengan pergi memburu sahaja. Okey, dah ada pekerjaan-pekerjaan lain. Ada orang kerja buat pisau, ada orang kerja buat peralatan kayu, ada orang kerja buat pertanian, ada orang kerja buat peternakan dan sebagainya. So dah ada kerja-kerja lain yang mereka buat. Okey, so di sinilah wujudnya bila ada pengkhususan kerja-kerja yang berbeza. Di sini wujudnya apa yang kita gelar sebagai sistem barter. Apa itu sistem barter? Buat siapa-siapa yang tidak tahu, saya akan terangkan sekarang. Okey, sistem barter ini merupakan satu sistem pertukaran barang. Okey, siapa yang tidak tahu saya tulis kat sinilah. Okey. Sistem tukar barang lah, senang. Okey. Sistem tukar barang. Sebab apa sistem tukar barang? Sebab kita dah ada pengkhususan pekerjaan, jadi dah ada orang kerja yang berbeza-beza. Okey, jadi contoh, kalau ada orang yang bertani atau orang yang buat pertanian, ada juga orang yang memburu. Bukan orang yang memburu, orang yang buat penternakan. Jadi contoh saya duduk zaman Neolitik dengan logam. Saya dapat nak makan daging. Tapi macam kita cakap, zaman Neolitik dengan logam ini mereka tak pergi memburu dah. Jadi macam mana saya nak makan daging dengan tu? Saya pun tidak menternak, saya pun tidak menggunakan, saya pun tidak orang kata tidak bertani. Jadi macam mana saya nak dapatkan daging? Jadi saya pergi dekat orang yang menternak daging, menternak lembu atau menternak haiwan. Saya pergi dia, saya kata saya nak makan daging. Jadi dia pun ingin memberikan haiwan dia kepada saya, tetapi saya kena berikan barang-barang saya kepada dia, barang-barang berharga saya kepada dia. Dan pada ketika itu kerja saya adalah buat peralatan-peralatan batu. Jadi situlah di mana, sebab pada zaman ini tak wujud duit lagi tau. Jadi macam mana saya nak dapatkan daging tu, nak dapatkan haiwan tu? Jadi saya gunakan sistem barter. Saya kena tukarkan peralatan-peralatan batu saya, pisau-pisau batu, orang kata apa-apa saja peralatan batu yang saya buat, saya tukarkan dengan orang yang jual haiwan. Maksudnya ambil dah peralatan batu ni dan dia bagi saya haiwan dia. Nampak tak? Itu kita panggil sistem pertukaran barang. Suka sama suka yang kita gelar sebagai sistem barter. Pada zaman Neolitik, pada zaman Paleolitik dengan Mesolitik tak ada lagi benda ni. Tapi pada zaman Neolitik dengan logam dah ada. Okey. Tapi pada hari ini kita tak ada lagi dah sistem barter, sebab kita dah ada mata wang, kita dah ada duit. Jadi kalau kita nak beli barang, kita guna duit saja. Tapi pada zaman dahulu, kalau kita nak dapatkan barang-barang yang kita tak ada daripada orang lain, kita gunakan sistem barter. Okey, itu sistem ekonomi yang dilakukan orang-orang zaman logam dan juga zaman Neolitik. Okey, dapat dekat situ. Daripada ciri yang keempat, kita bergerak kepada ciri yang kelima, iaitu organisasi sosial. Okey, apa ini organisasi sosial? Organisasi sosial ada kita panggil lapisan masyarakat. Okey, dalam masyarakat Paleolitik itu kan ada ramai. Okey, siapa yang duduk yang paling tinggi? Maksudnya siapa orang yang paling hebat? Orang yang kita panggil sebagai orang yang memerintah. Dan yang bawah kita ada siapa? Siapa orang golongan yang paling bawah? Orang-orang yang diperintah. Okey, itu yang kita akan tengok dalam ciri yang kelima. Dan ada perbezaan antara orang-orang zaman Paleolitik dengan Mesolitik dan orang Neolitik dengan logam. Okey, dari segi organisasi sosial, okey, orang-orang dekat Paleolitik ini dan Mesolitik, P dengan M, mereka hanya duduk dalam kumpulan-kumpulan yang kecil. Maksudnya dalam satu kumpulan kecil adalah dalam 5-10 orang macam tu, keluarga kecil, mereka inilah yang hidup. Ada ayah, ada ibu, ada anak dan sebagainya.
Okey, dan ada juga kumpulan-kumpulan lain dengan orang kata manusia-manusia yang sama. Ada ayah, ada ibu, ada anak dan sebagainya. Dan kumpulan-kumpulan kecil ini mereka hidup secara nomad. Apa kita panggil nomad? Nomad ini adalah berpindah randa. Okey, sekejap duduk sini, lepas tu pergi tempat ni, lepas tu pergi tempat tu, lepas tu pergi tempat ni, lepas tu pergi tempat ni. Sebab apa hidup secara nomad? Hidup secara nomad ini adalah hidup di mana mereka akan duduk kat satu tempat itu, okey, duduk dalam gua, dalam lubang bawah tanah, dan mereka akan kumpul makanan dan memburu dekat sekitar kawasan tersebut. Okey, mungkin dalam seminggu atau 2 minggu, bila makanan atau haiwan kat sana dah tak ada, dah mati disebabkan oleh pemburuan, jadi mereka akan pindah ke kawasan lain. Mereka akan cari kawasan-kawasan yang senang dapat bahan makanan. Itu kita panggil nomad, hidup berpindah randa. Dan hidup nomad ini hanya dilakukan pada zaman Paleolitik dan Mesolitik. Kumpulan-kumpulan kecil. Okey, dan dalam kumpulan kecil ini ada selalu kalau family, okey, ada ayah, ada ibu, lepas tu ada anak-anak yang lebih kecil. Itu kumpulan kecil. Okey. Pada zaman Neolitik dan Logam dah berbeza. Sebab apa berbeza? Sebab pada ketika ini orang-orang zaman Neolitik dan Logam mereka tidak lagi berpindah randa. Sebab apa tidak lagi berpindah randa? Disebabkan mereka dah ada aktiviti bertani dengan menternak. Mereka dah menternak binatang, mereka dah bertani. Takkanlah kamu dah bina kandang penat-penat, kamu duduk 2 minggu, lepas tu kamu pindah. Tidak. Okey, kamu akan duduk dekat situ dengan dalam jangka masa yang lama. Sebab apa? Kamu nak tunggu tumbuhan kamu berkembang, kamu nak tunggu haiwan ternakan kamu beranak, pinak dan sebagainya. Jadi perlu masa yang lama. Jadi sinilah wujudnya kehidupan menetap. Pada ketika ni orang dah ramai duduk satu tempat, tak pergi mana-mana, duduk kat situ. Di situlah ada aktiviti, macam-macam aktiviti pekerjaan, peternakan, pertanian dan sebagainya. Okey, dan pada ketika inilah daripada kumpulan kecil makin lama makin besar, lama-lama makin besar, lama-lama makin besar, dan pada ketika itulah wujudnya hierarki yang lebih besar. Ada raja, ada pemimpin yang lebih tinggi, lepas tu di bawah pemimpin ada dia punya pembantu-pembantu, di bawah pembantu tu ada orang kata rakyat-rakyat biasa, dan di bawah nanti akan ada satu lapisan manusia yang lebih rendah lagi yang kita gelar sebagai hamba. Tak apa. Nanti kita akan belajar mengenai hamba dan juga lapisan masyarakat dalam bab keempat nanti. Okey, dapat? So, ini adalah organisasi sosial. Okey, ada pemimpin, ada pentadbiran, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Okey, lepas tu kita bergerak kepada kepercayaan ataupun agama. Ciri yang ke-6. Okey, ada agama ke orang-orang zaman prasejarah ni cikgu? Ada agama. Contohnya kita tak panggil agama. Pada ketika ini kita gelar sebagai kepercayaan. Okey, contoh pada zaman Paleolitik dan Mesolitik mereka memegang kepercayaan animisme. Apa itu animisme? Animisme adalah kepercayaan yang mempercayai orang kata semangat roh nenek moyang. Okey, semangat alam. Mereka percaya bahawa setiap benda alam semula jadi dekat dunia ini ada dia punya semangat-semangat mereka yang tersendiri. Ada semangat pokok, ada semangat gunung, semangat kilat. Jadi pada waktu inilah mereka percaya bahawa mereka kena buat baik dengan gunung, mereka kena buat baik dengan pokok. Betul. Di sinilah wujudnya ritual-ritual dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka percaya setiap benda alam semula jadi dekat dunia ini ada semangat ataupun roh yang menjaga tempat tersebut. Okey, dan itu pada zaman Paleolitik dengan Mesolitik. Bila bergerak kepada zaman Neolitik, adanya mereka percaya kehidupan selepas mati. Kehidupan selepas mati. Pada ketika ini mereka dah lebih berkembang, mereka percaya. Okey, lepas kita mati, kita akan pergi ke satu tempat lain yang kita gelar sebagai kehidupan selepas mati. Dan pada hari ini juga kebanyakan agama, majoriti agama percaya bahawa manusia akan pergi ke kehidupan selepas mati. Tak kira mana-mana agama, Islam ke,
Kristian ke, Buddha ke, kita akan percaya mengenai kehidupan selepas mati. Contoh macam agama Islam, kita percaya lepas kita meninggal dunia, kita akan pergi ke alam barzakh, alam kubur. Lepas tu kita pergi kepada syurga dan neraka dan sebagainya. Itu kehidupan selepas mati. Dan pada zaman Neolitik, mereka dah percaya mengenai kehidupan selepas mati. Okey, dan bila bergerak kepada zaman logam, mereka dah mewujudkan rumah-rumah ibadat. Okey, mereka dah wujudkan satu tempat untuk mereka sembahyang, untuk mereka buat ritual-ritual kepercayaan mereka. Nampak tak bagaimana perkembangan kepercayaan ini mula mewujudkan sesebuah agama. Okey, dapat dekat situ. So ini adalah dari segi kepercayaan. Okey, kita bergerak kepada ciri yang terakhir. Kita ada seni dan juga budaya. Ada seni dan budaya ke orang-orang zaman prasejarah ni? Mestilah ada. Contoh zaman Paleolitik dengan Mesolitik, bagaimana kita nak lihat seni dan budaya mereka lakukan. Siapa yang pernah tengok cerita-cerita zaman-zaman dahulu, kalau pergi gua kan, kita akan nampak lukisan-lukisan gua. Lukisan-lukisan gua itulah yang dilukis oleh orang-orang Paleolitik dan Mesolitik. Okey, dan lukisan-lukisan ini berbentuk realisme ataupun realism. Apa ini realisme? Realisme maksudnya gambar itu ataupun lukisan-lukisan dinding itu dilukis mengikut apa yang mereka nampak. Okey, kalau mereka tengok, contoh hidup zaman Paleolitik kan. Okey, hari ni kita tangkap 5 lembu, 5 selada dekat hutan. Jadi mereka pergi kat gua tu, mereka lukis, mereka ukir gambar lembu. Okey, tangkap 3 ekor kan. Okey, 3 ekor lembu. Lepas tu ada berapa orang kita tangkap? 10 orang. Lepas tu lukis orang lidi. 10 orang lidi dekat tepi-tepi lembu tu. Jadilah lukisan zaman Paleolitik. Dan ini kita panggil realisme. Maksudnya mereka melukis apa yang ada. Okey, apa yang mereka nampak. Okey? Lepas itu bergerak kepada zaman Neolitik. Zaman Neolitik ini seni dan budaya mereka dah makin berkembang. Okey? Di mana mereka dah mampu buat tembikar, mampu buat pasu, mampu buat pinggan dan sebagainya. Dan dekat pinggan ini mereka dah buat ukiran-ukiran. Okey, ada yang berbentuk bunga, ada yang bentuk macam-macam lah, bentuk-bentuk, macam-macam bentuk. Okey, dan bentuk-bentuk dalam tembikar ini, dekat tembikar inilah yang kita panggil sebagai simbolisme. Apa ini simbolisme? Simbolisme adalah satu, orang kata, lukisan yang bermotifkan, dia bukan realism. Maksudnya kalau gambar pokok, contohnya gambar pokok, contoh kita macam ni macam ni. Okey, macam ni. Nampak macam apa? Lepas tu ada bulat kat sini. Ini kita panggil sebagai simbolisme. Okey, nampak macam bunga tapi tak ada bunga yang betul-betul kita nampak macam ni. Tapi kita tahu ianya adalah bunga. Sebab apa? Kita tahu bentuk macam bunga. Itu kita panggil simbolisme. Maksudnya ianya tidak, mereka melukis tidak realism. Maksudnya apa yang mereka makan mereka tak lukis betul-betul. Mereka menggunakan simbol-simbol untuk melukis. Dan pada zaman logam mereka dah lebih berkembang lagi seni budaya mereka, sehingga kan mereka mampu membuat satu alatan muzik yang digelar sebagai gendang gangsa. Sebab apa gendang gangsa? Sebab kita tahu orang-orang zaman logam ini mewujudkan ataupun mencipta peralatan-peralatan mereka menggunakan gendang, menggunakan peralatan-peralatan logam seperti besi dan juga gangsa. Okey? So itu adalah ciri-ciri yang korang kena tahu bila kita bercakap tentang zaman prasejarah. Okey? So, saya rasa sampai di situ saja video saya pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik lagi untuk kita bincangkan. Okey? So sampai di sini saja. Jangan lupa untuk follow website dan juga YouTube kita orang di eTuition.my, dan jangan lupa saya sehistrozi dalam eTuition subjek sejarah. Okey, itu saja. Bye.